Baik, kita teruskan nasihatul tasni kita pada petang ni. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Yusof Haji Ahmad bersama dengan kita. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang? Ahmad baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, syukur kita dapat bersama dalam hari ini. Dan kita akan teruskan untuk petang ni dalam nasihatul tasni kita. Tajuk kita dan keluarga Islam ni, hikmah yang hilang. Silakan bagi Tuan Syekh. Terima kasih DJ bertugas kita, DJ Mizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang besar Tuan Pengarah RTM, tak lupa penerbit rancangan Tuan Hamdan Daim. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang mengikuti rancangan nasihatul tasnim kita pada petang ini, walau di mana tuan-tuan dan puan-puan berada pada saat ini, mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak miji kita sudah pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah dengan selamatnya telah berpindah dalam fasa plan pemulihan negara ke fasa 2. Sudah berada di fasa 2 yang menyaksikan banyak perubahan sudah pun kita nikmati, khususnya bagi pengimarah-pengimarah masjid dan surau di negeri kita. Kita sudah pun bukan sahaja boleh untuk mengimarah masjid kita dalam surau kita dalam solat berjemaah, bahkan kita sudah pun boleh kembali semula ke dalam kebun-kebun surga di masjid surau kita. Kita sudah dibenarkan berkuliah tidak lebih daripada 1 jam, ya, sama ada kuliah itu adalah kuliah maghrib, kuliah subuh, ya, hatta pada tazkirah Jumaat, ya, di masjid-masjid dan surau di negeri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sila hadir dan sila mensyukuri nikmat besar yang Allah bagi ini. Mudah-mudahan ia menjadi asbab kepada kita lebih cepat nanti untuk berpindah pula daripada fasa 2 ke fasa 3. Dan mudah-mudahan Allah buka hati kawan-kawan kita yang belum ambil vaksin supaya segera ambil vaksin, supaya peningkatan jumlah mereka yang menerima vaksin secara sempurna dos itu dan syarat-syarat yang lain akan dapat kita penuhi untuk kita pindah ke fasa 3. Contoh hikmah yang hilang, saya nak mulakan pada petang ini sebagai jurucakap Jabatan Kesihatan Negeri. Saya dihubungi kemarin oleh Tuan Pengarah sendiri, dan hari ini juga saya masih lagi mendapat maklumat daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri. Kemarin kalau Mizi perasan ada satu tular di media sosial, ada satu WhatsApp yang telah pun memfitnah mufti negeri Terengganu. Masya Allah. Jadi dia panjang sekali, saya tak perlu baca yang tu tuan-tuan. Ia adalah merupakan satu tindakan yang mencemarkan institusi mufti di negeri Terengganu lah khususnya, tetapi digunakan oleh pihak yang anti vaksin untuk menyebarkan ketidakpercayaan kepada pengambilan vaksin COVID-19. Saya nak baca penafiannya hari ini tuan-tuan, ya. Jabatan Mufti Negeri Terengganu tidak pernah mengeluarkan kenyataan yang mempertikaikan penggunaan vaksin COVID-19 seperti yang tular di media sosial. Mufti Terengganu Profesor Madya Dr. Muhammad Sabri Harun berkata,
segala tuduhan, tumahan dan sebarang kenyataan yang tidak benar itu wajar dihentikan serta-merta dalam apa jua medium penyebaran. No? Beliau turut kesal kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan kenyataan di luar konteks sebenar. Jadi Mufti menegaskan pihak Jabatan Mufti Terengganu bersetuju dan selari dengan ketetapan yang dipersetujui oleh Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-10 yang telah bersidang pada 3 Disember 2020. Tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Tegasnya lagi hukum penggunaan vaksin yang sudah disahkan dan diperakui selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah harus demi menjaga nyawa manusia dan mengekang penularan jangkitan COVID-19. Jadi yang tular baru ini itu adalah dipetik daripada luar konteks, tuan-tuan, yang menyebabkan berlaku fitnah kepada institusi Mufti Terengganu. Tuan-tuan, kalau betul lah ya, kita ini nak pegang kepada ulama-ulama yang ada institusinya dalam negeri negara kita ini. Ada 14 mufti di dalam negara kita, daripada negeri-negeri dalam negara kita. Kesemua mereka itu bukan sahaja bersidang, ya, dengan dibantu oleh pakar-pakar perubatan yang menjadi rojokan, ya. Bukan para mufti sendiri yang membuat keputusan semata-mata berdasarkan fiqh Islam, ya, berdasarkan nusus syar'iyah. Bukan sekadar itu, bahkan mereka juga merujuk kepada pakar-pakar perubatan di belakang setiap orang mufti itu, yang kemudian telah pun mengambil keputusan yang telah pun kita sedia maklum bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan harus kita mengambil vaksin dan menjadi wajib apabila telah pun diwajibkan oleh ulil amri. Jadi hari ini kalau kita tengok ulil amri, pihak berkuasa telah mula mewajibkan kepada golongan contohnya Jabatan Perkhidmatan Awam, ya, penjawat awam telah diwajibkan untuk mengambil vaksin sebelum 1 November. Maka golongan ini wajib mengambil vaksin kecuali mereka itu mempunyai masalah kesihatan yang mesti disahkan oleh pihak pegawai perubatan yang berkenaan. Jadi kalau saja-saja tak mau ambil vaksin, maka hukumnya adalah haram kerana telah diwajibkan oleh pihak kerajaan. Ya. Itu. Jadi kita kena faham. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, di peringkat negeri Kedah, untuk makluman tuan-tuan, kita sudah pun mencapai 77.3% bersamaan 1,190,152 daripada 1,540,600 warga dewasa 18 tahun ke atas dalam negeri kita ini yang telah sempurna dapat 2 dos. 84% baru dos pertama. Ya. Bahkan ada lebih kurang 1,190,948 yang telah pun mendapatkan daripada penduduk 12 tahun ke atas dah dapat 2 dos. No? 54.5%. Nah, daripada 1,750,300 sudah 1,190,948. Daripada penduduk 12 tahun ke atas, budak-budak sekolah menengah ni dah dapat 2 dos. Ada 66.8% sudah pun mengambil dos pertama. Namun demikian, saya bagi pihak Jabatan Kesihatan Negeri sangat mengharapkan supaya sekumpulan 12.7% daripada penduduk negeri Kedah dewasa 18 tahun ke atas dalam jumlah kiraan 195,656 orang belum daftar vaksin untuk segera pergi ke pusat-pusat agihan vaksin, pusat pengambilan vaksin ini yang kita sediakan di setiap daerah dalam negeri kita. No? Jadi alhamdulillah kes di Kedah menunjukkan penurunan bermula daripada awal September. No? Kes baru kita pun 576 kes sahaja. Bahkan kes kematian kita pun semakin
semakin berkurangan. Walau bagaimanapun, saya nak maklumkan hasil daripada soal selidik dan kajian yang dibuat. Saya tanya sendiri, saya nak dengar sendiri yang duduk di ward ICU di dalam negeri kita ini, siapa dia. Jadi saya dapati jawapan yang telah diberikan, kebanyakan yang sedang berada di ward ICU di negeri Kedah adalah mereka yang tidak mengambil Vaksin. mereka yang tidak mengambil vaksin. Ya, mereka yang tak mengambil vaksin. Jadi kajian yang dibuat Mizi, individu yang tak ambil vaksin ataupun dia ambil tak cukup 2 dos. Dia 1 dos lepas tu dia tak pergi dah. Sebab ada juga kumpulan ni. Dia ambil dos pertama, dos kedua dia tuang. Dia tak pergi. Kajian yang dibuat oleh pihak kerajaan. Pihak Jabatan Kesihatan. Individu yang tak vaksin atau tak cukup 2 dos vaksin 10 kali lebih beresiko untuk dijangkiti COVID-19. Manakala individu tak vaksin atau tak cukup 2 dos 15.9 kali lebih berisiko mati dengan sebab COVID-19. Jadi bukanlah kita yang ambil 2 dos ini kebaik, tidak. Tapi bila kita kena atau kalau kita dijangkiti, kita punya risiko itu adalah rendah. Begitu. Jangkitan pun risikonya adalah 10 kali lebih rendah daripada orang yang tak mengambil vaksin. Tuan dan puan-puan sekalian, saya sangat mengharapkan supaya kita tidak terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan yang tuan-tuan boleh dapat di media sosial daripada kumpulan anti vaksin. Yang berkata vaksin ni racun, vaksin konspirasi Yahudi, agenda Freemason, ada yang kata 30 tahun lagi semua bakal jadi zombie. Jangan duk percaya. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan percaya kan alim ulama, habis mufti-mufti yang diiktiraf keilmuan mereka itu semua pakat cucuk. Tuan-tuan tengok semua orang pakat cucuk daripada alim ulama, tuan-tuan nak ikut siapa lagi? Ikutlah para alim ulama ni. Pergilah cucuk. Tuan-tuan. Ada satu orang Mizi, dia dengan ayah dia, dengan mak dia, tak cucuk. Dia ni kerja kerajaan. Isteri dia pun kerja kerajaan. Orang yang mengaji ada pengajian tinggi. Tetapi kita tak nafi ada juga golongan, ialah pegawai kerajaan yang tak mau ambil ni. Jadi dia pun tak pi, ayah dia pun tak pi, mak dia pun tak pi, isteri dia pun tak pi, anak dia pun tak pi. Tapi Allah uji satu hari, siapa tak tahu bawa pi, ayah pun kena COVID-19, mak pun kena COVID-19. Bila ayah dengan mak duduk di hospital, dia dengan anak-anak, dengan isteri duduk di rumah, apa yang dia boleh buat apabila dia terpaksa kuarantin? Tiba-tiba ayahnya meninggal kerana COVID-19. Dia hanya mampu menangis di rumah. Pasal apa? Ayah itu meninggal dengan sebab COVID-19. Dalam keadaan ayah sudah pun meninggal COVID-19, tiba-tiba isteri pula dibawa ke ward kerana sedang menghadapi masalah pernafasan yang mula kronik. Akhirnya isterinya juga ditidurkan dan sebelum isterinya ditidurkan, dia sudah mengubah pendirian, dia bawa anak dia bawa beberapa orang keluarga dia pergi untuk mendapatkan vaksin. Tetapi bilik daripada vaksin pertama, dos yang diambil, akhirnya isterinya terpaksa ditidurkan kerana kadar oksigennya yang lebih rendah, yang dah tak mampu lagi dah pada ketika itu kecuali cuba untuk diselamatkan nyawanya dengan ditidurkan. Tak berapa jam dia ditidurkan Mizi, maka meninggallah isteri ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan sampai kita kemudian akan terkilan dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita akan merasa sesal dengan kesilapan keputusan yang lewat kita ambil ini. Saya nasihatkan kepada semua, khususnya rakyat negeri Kedah Darul Aman, umumnya rakyat Malaysia, supaya segera menyahut seruan kerajaan untuk mengambil vaksin COVID-19 ini.
itu adalah ikhtiar, dan ikhtiar itu adalah sebahagian daripada kewajipan ya yang agama kita perintah. Nabi kata kat sahabat, tambat unta, kemudian tawakal. Nabi ajak sahabat nak masuk perang, nah, sahabat pakai baju besi. Nabi pun ada baju besi. Berat baju besi, tuan-tuan. Dengan topi dia lagi, dengan baju dia. No? Sedangkan mati dalam makrakah, perang fisabilillah, surga bulat-bulat lah. Mati syahid kan, dunia akhirat kan. Tapi kenapa pakai baju besi? Sebab kita wajib menjaga agama, menjaga nyawa. Wajib menjaga nyawa. Dia panggil apa maqasid asy-syar'iyyah. Sebab itu kerajaan dengan kewajipan yang dipertanggungjawabkan mesti menjaga nyawa rakyatnya. Maka program vaksinasi dibuat sebagai satu ikhtiar supaya kita semua selamat daripada wabak ini. Tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, jadi itu yang pertamanya bagi pihak Jabatan Kesihatan Negeri. Jadi tuan-tuan, jom kita jaga kita, Allah jaga kita. Jom kita pastikan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi Maha Penyembuh itu Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, ya. Allah Taala itu menjadi tempat tumpuan kita. Jom kita sama-sama mendapatkan keampunan Allah dengan bertaubat atas segala dosa yang ianya menjadi asbab daripada terangkatnya bala Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jadi pemutus, jangan jadi pencetus. Tolong jaga SOP, elakkan daripada keluar tanpa tujuan. Kalau terpaksa keluar, pastikan kita memakai pelitup muka, duduk dalam keadaan berjarak, memakai sanitizer atau membasuh tangan secara kerap dengan sabun, dan pastikan bahawa kita tidak bergejala untuk kita tidak menjadi pencetus kepada wabak ini. Satu perkara lagi tuan-tuan, sila beretika ketika batuk dan bersin. Itu kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.